رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah syarafa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, kemudian yang saya hormati juga saya muliakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, muslimin, muslimat yang semua Islam. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah. Lagi kita dapat bersama pada tengah hari ini, pada petang ini insya-Allah kita sambung pembahasan yang terdapat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala. Dan kita masih lagi perbincangan dalam babun fi sya'ni ruh wa aina tasiru hina takhruju minal jasad. Bab pada menyatakan kelakuan ruh dan ke mana dia berjalan ketika dia keluar daripada roh. Ke mana dia berjalan atau ke mana dia pergi ketika dia keluar daripada jasad. Takhruju minal jasad, keluar daripada jasad. Baik, kita sambung pembahasan hari itu berkenaan dengan qala Abu Hamid di kitabin Kashful Ulumul Akhirah. Telah berkatalah Abu Hamid dalam kitab Kashful Ulumul Akhirah. Kashfu ni maknanya terbuka ataupun tersingkap atau rahsia-rahsia lah berkenaan alam akhirat. Baik, dinyatakan di situ bahawa fa iza qubida malakul nafsur sa'idah, apabila malaikat mencabut akan ruh, apabila malaikat mencabut akan ruh seseorang yang ahli sa'idah, mana orang yang jenis bahagialah. Kemudian tanawuluha malakani husnul wujuh, lalu diambil akan ruh tadi oleh dua malaikat yang mempunyai rupa yang indah, rupa yang cantik lah. Bila seorang itu dicabut nyawanya oleh malaikat, maka dicapai oleh ruh tadi oleh dua malaikat yang berwajah baik, husnul wujuh, mana rupa yang sangat elok, yang sangat baik. Kemudian alaihima aswadul hasanah, pada keduanya malaikat tadi terdapatnya pakaian-pakaian yang baik yang akan diberikan kepada ruh itu tersebut. Walahuma rahiyatun thayyibah, kemudian bagi keduanya pula terdapat bau yang baik, mana pada malaikat itu punya bau yang sangat baik, yang sangat bagus. Kemudian lalu dibungkus akan ruh tadi min harir jannah, lalu dibungkus akan ruh tadi daripada sutra syurga. Masya-Allah. Dibungkus akan ruh tadi oleh malaikat tadi daripada sutra syurga. Kemudian pada masa tersebut keadaan orang yang nak mati tadi, dia dalam keadaan mafukida min aqlihi, di mana akal dia masih lagi tidak hilang, dia lagi masih mempunyai akal yang waras. Kemudian wala min ilmihi muktasab, kemudian tidak pula hilang akan ilmu-ilmu yang sebelum ini diusahakan dalam dunia. Segala ilmu yang terdapat dalam dunia dia masih belum hilang lagi.
Walaupun dalam keadaan dia dalam antara dicabutkan roh kan, kemudian ditarik roh tadi, tapi dalam masa sama kan roh tadi masih lagi mempunyai ingatan. Dia masih lagi berakal waras. Roh tadi ada akal yang waras lagi. Kemudian dia ilmu-ilmu yang diusahakan dalam dunia tu masih lagi belum hilang. Kemudian wa ya'rijunahu biha fi hawa, lalu dibawa roh tadi naik ke langit. Kemudian fala yazur yamuru bi umamis salifah. Kemudian senantiasa roh tadi berjalan ataupun dibawa oleh malaikat melalui akan umat-umat yang terdahulu yang telah pun meninggal dunia. Wa qurunul khaliyah, dan juga kurun-kurun yang lepas-lepaslah. Ka'amsalatil jaradil muntashirah, seolah-olah seperti belalang-belalang. Roh-roh tadi dibawa naik ke langit kan. Kemudian roh tadi akan melalui akan roh-roh yang lain. Yang mana roh-roh yang lain ini merupakan seperti belalang. Belalang yang berhamburan, yang bertebaran. Hatta yantahi ila samai dunia, sehinggalah sampai pada langit kedua. Sehinggalah sampai pada langit yang pertama. Lagi dunia ataupun langit pertama. Bila sampai pada langit yang pertama, wa yaqra'ul amin al-bab, lalu diketuk akan pintu. Ketuk pintu langit lah. Siapa yang mengetuk pintu langit ini? Mana ketua daripada malaikat tadi, dia ada dua malaikat. Kemungkinan ada seorang daripada malaikat itu ketua. Jadi ketua tadi akan mengetuk pintu langit. Wa yuqalul amin, lalu berkatalah, dikatakan bagi amin. Mana amin ni orang yang mengetuk, malaikat mengetuk pintu tadi. Man anta, kata. Man anta, siapa engkau? Jadi malaikat yang buka pintu dia tanya, kau siapa? Wa yuqalu ana salsail, lalu berkatalah malaikat yang membuka pintu, yang mengetuk pintu itu, dia kata ana salsail. Nama malaikat itu ialah salsail. Mungkin kita tak pernah dengar lah nama malaikat tu. Tapi disebut dalam kitab ni ana salsail nama dia. Kemudian wa hadza fulan ma'i bi ahsanu asma'ihi wa ahibbuha ilaiha. Bersama aku ini, dia kata, ada roh seorang lelaki ataupun si fulan yang mempunyai nama yang baik. Bi ahsani asma'i, mempunyai nama yang sangat bagus. Kemudian roh ni pula menjadi kecintaan ataupun kesukaan oleh orang yang terdapat dalam dunia. Mana orang semua suka pada dia, kepada roh yang meninggal dunia tadilah. Fayqalu, maka berkatalah oleh malaikat yang buka pintu, dia kata ni'mar rajulu kana fulan. Sebaik-baik lelaki inilah ni. Sebaik-baik sepulan inilah dia. Mana roh yang baik tadi. Wa kana aqidatuhu ghairu syak, dan akidahnya roh tadi yang mati tadi, akidahnya akidah yang sahih. Ghairu syak, tidak diragukan akidahnya. Mana akidah yang baik. Bukan orang jenis yang sesat, jenis tuan tak arah dan sebagainya. Jadi akidah yang bagus. Kemudian sumayantari ila sama'is saniyah. Kemudian lepas tu dibawa pada langit yang kedua pula. Bila sampai pada langit yang kedua, maka diketuk pintu juga, ketuk juga pintu langit. Maka dibuka pintu langit oleh malaikat yang menjaga naik. Wa yuqal lahu, maka dikatakan bagi dia, man anta, siapa engkau? Siapa engkau malaikat yang ketuk pintu tadi? Kemudian dia berkata sebagaimana yang dia katakan sebelum ni lah. Dia kata dia bawa satu roh ini kan, dan roh ini merupakan sebaik-baik roh. Kemudian apa dikata oleh malaikat yang membuka pintu langit itu? Dia kata fayaquluna ahlan wa sahlan bi fulan. Lalu berkatalah sekalian malaikat-malaikat yang terdapat di situ, berkata ahlan wa sahlan bi fulan, selamat datang, selamat datang wahai ruh si fulan. Kana muhafizan ala salatihi bi jami'i fara'idha, yang mana roh yang meninggal tadi dia memelihara akan sekalian sembahyangnya. Muhafizan ala salati, dia memelihara sembahyangnya. Bi jami'i fara'idhi, dengan sekalian segala fardu dia semua dijaga. Kemudian tuan, summa yamuru hatta yantahi ila sama'is salisah. Kemudian dibawa lagi terus naik ke atas sampailah pada langit yang ketiga. Bila sampai langit ketiga, sampai sama juga macam inilah, diketuk akan pintu langit, kemudian dibuka pintu langit, kan akan terjadilah dialog macam mana yang sebelum ini. Lalu dikatakan bagi dia man anta, siapa dia?
Maka berkatalah yang menjadi ketua yang dia manahkan tadi, maka dia jawablah sebagaimana yang sebelum ini. Kemudian dikatakan bagi roh tadi, marhaban bil fulan. Sama juga. Marhaban, selamat datang wahai ruh yang baik. Selamat datang. Masya-Allah, selamat datang. Kemudian kana yura'i Allahu fi haqqi malihi. Yang mana ruh tadi, yang ruh yang dibawa tadi, yang mana dianya memelihara akan hak harta dia. Segala harta-harta yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia, dipelihara. Maksud pelihara ni digunakan dengan sebaiknya pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun diinfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wala yatamassaku minhu bisyai'in, dan dia tidak berpegang dengan harta, maksudnya dia tidak kikir. Dia tidak kikir harta dia. Dia jenis seorang yang pemurah. Pantang je dengar orang minta sumbangan, minta bantuan dan sebagainya, yang memerlukan sumbangan, dia akan bagi sumbangan. Apalagi kalau zakat. Kalau zakat wajib itu memang dia bagilah yang lain ni. Masya-Allah Azan. Kemudian summa yamuru atta yantahila sama rabiah. Kemudian dibawa naik lagi sampailah pada langit yang keempat. Fayaqra'ul bab. Kemudian dibukakan pintu langit. Macam juga tadilah apa yang berlaku pada sebelum ini. Kemudian berlakulah dialog antara keduanya, antara malaikat yang buka pintu dan malaikat yang bawa naik roh tadi. Kemudian berkatalah malaikat yang lagi, fayuqalu ahlan bi fulanin kana yasumu wa yahsunu saum. Ahlan, selamat datang wahai sebulan, yang mana dia ruh tadi memelihara akan puasa. Dia berpuasa, wa yahsunu saum, kemudian dia memelihara akan puasanya. Kemudian wa yahfazunahu min adranil rafsi wa haramil ta'am. Kemudian juga dia menjaga akan perkataan-perkataan daripada benda rafas. Rafas ni perbuatan-perbuatan keji lah, mengumpat, mencaci dan sebagainya, dia pelihara waktu dia berpuasa. Kemudian wa haramut ta'am, dan dia menjaga daripada memakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia berpuasa. Kemudian summa yantahi ila sama'ur khamisah. Kemudian dibawa naik lagi roh tadi sampai daripada langit yang kelima. Sampai langit kelima begitu juga sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Man anta, siapa engkau? Kemudian berkatalah malaikat ahlan wa sahlan bi fulan. Selamat datang wahai sebulan, yang mana ada dan dia menunaikan haji. Hajjatul wajibat min ghairi sa'atin wala riya'in. Selamat datang wahai sebulan, yang mana kamu telah menunaikan haji yang wajib kepada kamu, pada kamu ketika hidup dalam dunia dulu, min ghairi sam'atin, dengan keadaan sifat-sifat sum'ah tak ada, kemudian sifat-sifat riak pun tak ada. Sum'ah ni maknanya menunjuk-nunjuk, beribadah waktu malam kemudian berkata pada orang lain waktu siang. Kemudian riak ni tunjuk ke orang lain segala amal ibadah hajinya yang dia tunaikan pada masa itu. Jadi dia bicara tu semua. Masya-Allah tuan. Summa yantahi ila sama'us salisah. Kemudian dibawa lagi roh tu sampai pada langit yang ke-6. Kemudian wa yaqra'ul bab, kemudian dibukakan pintu. Kemudian ditanya juga man anta, macam tadi juga. Kemudian berkatalah malaikat yang membawa roh tadi. Kemudian berkata pula malaikat yang menjaga pintu, dia kata marhaban bi rajulus soleh. Selamat datang wahai lelaki yang soleh. Wa nafsut taibah, dan punya jiwa yang baik. Kana kasirul birri walidaini, yang mana roh tadi banyak melakukan kebajikan kepada dua ibu bapanya. Kana kasirul bir bi walidaini, dan dia banyak memberikan khidmatnya kepada dua ibu bapa dia, dan sentiasa taat kepada dua ibu bapanya ketika hidup dalam dunia dahulu. Fayaftahu lahu bab, kemudian dibukakan pintu langit, kemudian roh tadi naik seterusnya. Summa yamuru hatta yantahi ila sama'us sabiah. Naik lagi ke langit, dibuka pula pintu langit yang ketujuh. Sampai pada langit ketujuh, maka dibuka pintu langit macam tadi juga. Kena terjadi juga dialog yang sama. Kemudian berkatalah malaikat tadi, marhaban bi fulanin kana kasirul istighfar bil ashab wa yatasaddaqu fi sirri wa yakfulu aitam. Dia kata, selamat datang wahai si fulan, yang mana kamu dulu di dunia banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil ashar, pada waktu sahur. Kamu banyak bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu banyak istighfar pada waktu sahur.
wa yatasaddaqu fisri, dan kamu banyak bersedekah ketika orang tak nampak. Orang tak nampak, fisri maknanya mana orang tak ada tapi kamu bersedekah macam tu. Ataupun mungkin juga tangan kanan yang lakukan sedekah, tangan kiri tak tahu. Boleh juga kita boleh memandangkan begitu. Suruh sedekah wa yakfilu aitam, dan kamu juga menanggung anak yatim. Kamu juga memelihara anak yatim, menjaga anak yatim itu baik dengan baik, kemudian berikan pendidikan pada anak yatim dan sebagainya. Summa yuftihu lahu, kemudian dibukakan akan pintu langit yang ketujuh tadi. Fayamuru hatta yantahi ila saradiqatil jalal. Kemudian roh tadi lalu bersama dengan malaikat tadi sampailah kepada kemah-kemah keagungan. Namanya kemah-kemah keagungan. Kemudian dibukakan akan pintu kemah-kemah keagungan. Kemudian terjadi juga soal jawab yang sama. Kemudian berkatalah malaikat yang menjaga kemah-kemah jalan, kemah-kemah keagungan tadi, dia kata ahlan wa sahlan bil abdi salih wa nafsut thaibah. Selamat datang wahai ruh yang baik, hamba yang baik dan jiwa yang baik. Kana sakasirul istighfar, yang mana ruh tadi banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup dalam dunia. Wa ya'muru bil ma'ruf, dan juga dia selalu mengajak perkara ma'ruf, wa yantahi 'anil munkar, dan selalu mencegah daripada perkara-perkara kemungkaran. Wa yaqrimul masakin, dan roh ni juga ketika hidup dalam dunia banyak memuliakan orang-orang miskin. Orang-orang miskin, orang susah dan sebagainya, dia sentiasa muliakan. Wa yamuru bil minal malaikati kulluhum yastabshirunahu bil khairi wa yusafihunahu. Kemudian lalulah roh tadi di kelompok para malaikat. Lalu pula roh tadi di kelompok para malaikat, yang mana malaikat tadi mengucapkan kabar-kabar gembira kepada dia. Kemudian musafahah pula, malaikat tadi musafahah pula dengan roh tadi, dan berjabat tangan dengan roh tadi, hatta yantahi ila sidratil muntaha, sehinggalah sampai pada sidratul muntaha pula. Bila sampai kepada sidratul muntaha tu kan, kemudian dibukakan pintu lagi sama juga macam tadi. Kemudian akan terjadi juga soal yang sama dengan malaikat yang menjaga sidratul muntaha. Kemudian dikatakan ahlan wa sahlan bi fulan, selamat datang wahai sebulan. Kana amalahu amalan salih, adalah amalan dia ketika hidup dalam dunia itu amalan yang salih. Kemudian amalan dia tadi khalisan liwajhillah, dia melakukan ibadah tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik sebarang pun dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaftahu lahu wa yamurru fi bahrin minan nar. Kemudian roh tadi pun dibukakan pintu, kan, bukakan pintu apa tadi? Pintu Sidratul Muntaha tadi, kemudian lalu dia pada laut daripada api. Yamurru fi bahrin minan nar, dibawa lalu pada laut yang daripada api. Kemudian summa yamuru fi bahri minan nur, kemudian dibawa pada laut daripada nur, daripada cahaya. Summa yamuru fi bahri min zulmat, kemudian dibawa pula dilalukan pada laut daripada kegelapan. Summa yamuru fi bahri minal ma, kemudian dibawa pula dilalukan pada laut daripada air. Summa yamuru fi bahri minal salji, kemudian dibawa lalu pula pada laut yang diperbuat daripada salji. Summa yamuru lahu fi bahrin minal barri, kemudian dibawa pula lalu pada laut yang dibuat daripada embun. Wa tullu kullu bahrin minha alfun am, yang mana panjang setiap laut itu ialah 1000 tahun. Masya-Allah, panjang kan? Panjang setiap laut itu 1000 tahun. Kemudian summa yakhtariqul al-hijab, kemudian dibawa roh tadi menembusi akan hijab yang terpasang di atas arasy ar-Rahman, yang mana panjang hijab itu wahia hijabun samanu alfan min saradiqat, yang mana hijab tadi mengandungi 18,000 daripada kemah-kemah tadilah. Dia mengandungi 80,000 kemah. Pada hijab tadilah terdapatnya 80,000 kemah. Kemudian pada hijab tu pula, pada kemah tu pula terdapatnya balkoni. Apa makna balkoni?
Paling susah balkoni, kata balkoni kan ataupun anjung lah saya kata, anjung. Dia terdapat beberapa anjung, dan setiap likulli saratiqat samanuna alfun syarafat, yang mana pada setiap daripada kemah itu terdapatnya 80,000 anjung. 80,000 anjung pula. Di bawahlah roh tadi mengunjungi ataupun melawati akan tempat-tempat tersebut. Masya-Allah tuan-tuan. Kemudian wa ala kulli sarafat samanu alfun qamar. Kemudian pada setiap daripada balkoni itu terdapatnya 80,000 bulan. Yang mana mereka itu yatahallaluna lillah. Mereka itu bertahlil, yusabbihunahu, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah taala, wa yuqaddisunahu, kemudian mereka mentakdiskan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Lau baraza minha qamarun wahid ila sama'i dunya la 'abdun min dunillahi ta'ala la akhraqaha nur. Kalau seandainya dizahirkan setiap bulan itu pada langit ke dunia, dia ada banyak bulan tadi kan, ada 80,000 bulan, masya-Allah, samanuna alfan, 80,000 bulan. Kemudian kalau seandainya dizahirkan setiap bulan itu kan pada langit dunia, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melihat akan dia, la akhraqaha nur, nescaya dibakar akannya oleh nur ataupun cahaya, dibakar akannya oleh cahaya. Masya-Allah. Macam mana saya nak gambar pun saya tak tahulah, tapi disebutkan dalam kitab ini. Kemudian wahina idzan yunadu min hadrat qudsiyah. Kemudian pada masa itulah diseru akan seruan daripada hadrat qudsiyah, hadrat yang suci, itulah Allah Subhanahu wa taala, kursi Allah Subhanahu wa taala, min wara'i hulai saradiqat, daripada belakang daripada kemah-kemah tadi. Kemudian apa yang diseru itu, seruan itu dikata man hazi nafsul allati ji'tum biha. Siapakah dia ruh tadi? Siapakah dia ruh tadi yang datang daripada kamu ni, yang kamu bawa ni? Siapa ni ruh ini? Lalu yuqalu lalu dikatakan fulan ibnu fulan. Lalu dikatakan oleh malaikat, kata inilah si fulan bin si fulan. Si Ali bin si Abu, kata si Ahmad bin si Kamarudin lah, contohlah. Jadi dikatakan malaikat pun beritahulah inilah dia ruh. Itu sebut. Fa yuqalu jalil jalalu, kemudian berkatalah ataupun berfirman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Taala sebut, dia kata qarrabuhu, hampirkan ruh itu padaku, kata Allah. Hampirkan ruh itu kepada aku. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi. Sebaik-baik hamba telah engkau, wahai hambaku. Fa iza awfaqahu baina yadayhi karimataini akhjalahu bi ba'dil lausi wal mu'atabah hatta yazunna annahu qad halaka summa ya'fu anhu. Kemudian apabila diberikan taufik akan ruh tadi di hadapan para malaikat, lalu ruh tadi merasa malu. Bila malaikat tadi diwakil, mana didirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapan para malaikat juga. Jadi roh tadi tuan-tuan tiba-tiba dia merasa malu. Kan? Kenapa dia malu? Kerana dia mengenangkan segala amalan-amalan buruk dia ketika hidup dalam dunia dulu. Walaupun dia termasuk dalam roh yang baik, kan, dia masih lagi merasa malu kepada Allah. Sebab apa? Ada lagi perbuatan-perbuatan yang buruk yang dia pernah lakukan ketika hidup dia dalam dunia dahulu, walaupun dia roh yang baik. Nampak? Dia masih lagi fikirkan, ada salah aku dulu. Walaupun dia termasuk roh terpilih tu, roh yang baik. Masya-Allah, tuan. Jadi mengenakan akan akhlak-akhlaknya yang buruk yang pernah dia lakukan, kemudian sifat-sifat tercela yang dia pernah lakukan ketika hidup dalam dunia dahulu, hatta yazunna annahu qad halaka, sehingga dia menyangka dia akan binasa. Sehingga dia sangka ni, aku mesti binasa ni, tak mungkin aku masuk surga ni. Sebab apa? Nak kenangkan amal ibadah aku tu banyak yang rongak-rongak, banyak yang kurang, banyak kelemahan dan sebagainya. Summa yu'fa anhu, kemudian tiba-tiba tuan-tuan dimaafkan kesalahan dia. Masya-Allah. Allah Taala memaafkan kesalahan dia yang lepas-lepas, dan lepas tu tentulah dia baru masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, An-Mansur ibn Amr riwayatkan satu hari ada seorang ulama lah, sebut ulama ni,
ataupun mungkin orang soleh, An-Mansur ibnu Amr. Diriwayatkan daripada Mansur ibnu Amr, annahu ra'i fil manam, sesungguh dia melihat dalam mimpi dia. Satu hari Mansur bin Amr ni dia melihat dalam mimpi dia. Faqila lahu, maka dikatakan bagi dia dalam mimpi itu, mana ada satu suara berkata pada dia, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadap diri kamu. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Ta'ala beri balasan kepada kamu. Faqala, lalu dia berkata, afaqani baina yadayni, aku didirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lain, kemudian dikatakan bagiku, bimaza ji'tani ya Mansur, bimaza ji'tani ya Mansur, dengan apa yang kau datang padaku ya Mansur, kau datang padaku ni dengan apa? Maka qultu, aku berkata, bisiti salasina hajjatun, aku datang dengan 36 haji. Mana dia buat haji sebanyak 36 kali ketika hidup dan dunia. Jadi aku datang, ya Allah, berjumpa dengan aku ni, aku bawa pahala 36 kali haji. Masya Allah. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ma qabiltu minha syai'an wala wahidatan, aku tak terima semuanya, kata Allah. Aku tak terima, maqabiltu, aku tak terima sesuatu pun daripada haji kau ni, walau wahidan, walaupun satu pun haji kau buat, aku tak terima. Summa qala bimaza ji'tani ya Mansur, maka Allah Ta'ala berkata lagi, kau datang pada aku ni kau bawa apa wahai Mansur? Untuk apa kau datang jumpa aku ni? Maka aku berkata, ji'tuka bisalami salasami'ah wa sittina khatmatul Quran, aku datang pada engkau ya Allah dengan membawa 360 khatam Quran. Aku datang ni dengan pahala 360 khatam Quran. Takkan kau tak boleh terima aku ya Allah? Qala, maka Allah Ta'ala berkata, ma qabiltu minha wahidah, aku tak terima walaupun satu pun, daripada satu pun. Dan ibadah yang kau buat ni, walaupun banyak kali kau kata Al-Quran, aku tak terima. Summa, kemudian berkata ia lagi, bimaza ji'tani ya Mansur, kau datang pada aku ni dengan apa ya Mansur? Kau buat apa ni? Qala ji'tuka bika, maka berkatalah Mansur, aku datang kepada engkau dengan engkau ya Allah. Aku datang pada engkau dengan kerana engkau ya Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, al-an ji'tani izhab faqad ghufirat laka, sekarang ni bagulah kau benar-benar datang pada aku. Jadi bila hamba tu kata dia datang itu kerana Allah, bukan dia datang tu dengan bawa haji lah, apalah macam-macam ibadah yang banyak tu, berkali-kali pergi haji dan sebagainya, rupanya Allah Ta'ala tak terima. Ya Allah Ta'ala terima apa? Kau datang, mestilah kau cakap, kau datang kena aku, kata Allah. Ji'tuka bika, aku datang pada engkau ya Allah, kena engkau. Qala subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, al-an ji'tani, sekarang ni barulah kau dikira datang kepadaku, kata Allah. Izhab, pergilah kamu, faqad ghufirat laka, maka sungguh aku telah ampunkan segala dosa-dosa engkau yang telah lalu. Wa minan nasi man iza intaha ila kursi sami'an nida, setengah daripada manusia ataupun roh yang mati tadi, apabila sampai dia kepada kursi, lalu dia terdengar akan satu seruan. Dia terdengar akan satu seruan, rudduhu, bermakna ruddu, kembalikan roh dia, kembalikan roh dia. Wa minhum may yurid min hijab, setengah daripada roh tadi dikembalikan kepada hijab. Wa inna ma yasiru ila Allah arafahu, kenyesanya yang sampai kepada Allah Ta'ala itu, ruh yang sampai pada Allah, iaitulah arifahu, ruh-ruh yang benar-benar mengenal Allah, ruh-ruh yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, itulah saja yang akan ruh yang akan diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Itu sahajalah tuan-tuan perkongsian kita dalam setengah jam sikit dapat kita kongsikan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sikitnya perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah, mudah-mudahan sebanyak akan dapat memberikan penambahan ilmu kepada kita dan juga dapat mendekatkan lagi diri kita, insya-Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan datang kita masuk pula tentang
huruf orang kafir dan seterusnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.